Petikan Alkitab untuk Kubah adalah daripada Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengejarkan serta memelihara taman itu. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, semua anggota Maminda Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini adalah penjelasan tentang kejadian sesi ke-52. Adam hidup di dalam Taman Eden dan melahirkan keturunannya selama tidak terhitung lamanya. Dia berkuasa ke atas Taman Eden dan juga bumi dengan autoriti, kebijaksanaan dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Untuk datang ke bumi, Adam perlu menaiki sebuah kapal terbang. Hal ini demikian kerana terdapat satu kawasan di antara langit kedua dan langit pertama di mana aliran masa terhenti. Kawasan inilah zon penampan di antara langit kedua dan langit pertama. Kedua-dua langit ini mempunyai aliran masa yang berbeza, tetapi apabila Adam melalui zon penampang ini, dia tidak mengalami perbezaan itu. Tanpa zon penampang ini, Adam yang mempunyai tulang dan kulit pasti akan terasa perbezaan masa kedua-dua langit tersebut dengan ketara. Sebagai contoh, jika kita terbang dari satu bahagian dunia ke bahagian yang lain, kita akan mengalami gangguan ritma harian buat sementara waktu. Sekiranya tiada zon penampan di antara dua langit ini, setiap kali Adam terbang ke bumi dan kembali semula, dia akan mengalami perbezaan masa itu secara langsung. Namun begitu apabila anda melalui ruang di mana aliran masa terhenti, anda dapat terus menyesuaikan diri dengan tempat yang dituju. Selain itu, Adam dapat datang ke bumi dengan serta-merta melalui ruang ini. Saya juga telah memberikan penjelasan sebelum ini bahawa malaikat dari langit ketiga dapat turun ke bumi dan serta-merta melalui kawasan di mana aliran masa terhenti. Sebenarnya perbezaan aliran masa tidak memberikan kesan kepada makhluk rohani yang tidak mempunyai tubuh fizikal seperti malaikat, syaitan dan iblis. Oleh itu, makhluk roh semata-mata ini tidak perlu melalui kawasan di mana aliran masa terhenti. Sebaliknya, mereka bergerak ke bumi melalui laluan rohani yang telah ditetapkan. Seperti mana terdapat laluan untuk kapal di laut yang luas dan laluan untuk kapal terbang di langit, kita juga terdapat laluan dalam dunia rohani. Dari semasa ke semasa, roh-roh jahat dan roh-roh yang berasal daripada Tuhan akan bertumbuh di laluan ini. Oleh itu, pada waktu itulah peperangan rohani akan tercetus. Dalam Daniel 10 ayat 13 hingga 14, Malaikat Agung Gabriel muncul di hadapan Daniel dan menyampaikan jawapan Tuhan kepadanya. Tertulis bahawa penguasa kerajaan Parsi muncul menentang aku selama 21 hari. Tetapi Mikael, salah seorang malaikat penjaga yang utama, datang menolong aku kerana aku tertahan di sana dengan raja-raja Parsi. Aku datang untuk menjelaskan kepadamu apa yang akan kelak terjadi kepada bangsamu kerana penglihatan ini berkenaan hari-hari pada masa depan. Apa yang akan kelak terjadi kepada bangsamu merujuk kepada masa yang kita hidup sekarang. Di sini Raja-Raja Parsi bukan saja merujuk kepada Raja Parsi, tetapi juga merujuk kepada roh jahat dalam pengertian rohani. Roh jahat ini menahan Malaikat Agung Gabriel di laluan ruang rohani. Oleh sebab Daniel berterusan berdoa dengan iman tanpa berubah dan memenuhi ukuran yang sepatutnya menurut keadilan, roh jahat itu tidak dapat menahan Malaikat Agung Gabriel lagi. Daniel berdoa selama 21 hari dan itulah sebabnya dia menerima bantuan daripada Malaikat Agung Mikael dalam pertempuran rohani dan memenangi pertempuran itu serta turun dengan jawapan bagi doanya. Doa anda juga akan mendapat jawapan dengan cara yang berbeza, bergantung kepada bagaimana anda mempersembahkan doa kepada Tuhan dengan iman dan kasih.
Berdoa bukanlah sesuatu yang terpaksa anda lakukan. Ia bukan sesuatu yang anda lakukan kerana risau akan pandangan orang lain. Anda mesti berdoa dengan rela hati, dengan keinginan yang benar untuk berdoa kepada Bapa dengan sepenuh hati anda. Ia bukan sesuatu yang anda lakukan kerana anda ialah hamba Tuhan atau pekerja gereja. Doa ialah sesuatu yang anda lakukan dengan sukarela untuk menguatkan hubungan anda dengan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan mengutus malaikat agung Mikael untuk mengalahkan roh-roh jahat. Apabila anda berdoa seperti ini, anda dapat mengalahkan iblis dan pasukannya yang mengganggu anda supaya anda dapat menerima jawapan bagi doa. Jika doa anda tidak berfokus, jika anda mengulang-ulang doa, atau jika fikiran anda terganggu, iblis akan mengganggu doa anda dan doa itu tidak akan sampai ke syurga. Oleh itu doa tidak seharusnya terganggu. Lucifer dan roh-roh jahat mengganggu pekerjaan Tuhan dengan autoriti kegelapan sepanjang tempoh pemumpukan manusia. Namun begitu, apabila ukuran yang diperlukan untuk menerima jawapan dipenuhi menurut keadilan, mereka tidak dapat mengganggu lagi. Hukum rohani ini masih berkuasa sehingga hari ini. Jika laluan rohani di antara anda dan Tuhan Bapa terbuka luas, anda dapat menerima jawapan untuk apa-apa sahaja yang anda minta. Jika anda memenuhi syarat-syarat untuk menerima jawapan menurut keadilan, iblis dan syaitan tidak akan dapat menghalang anda. Saya sudah memberikan penjelasan tentang 7 syarat untuk menerima jawapan bagi doa anda dalam khutbah bertajuk 7 roh. Syarat-syarat itu ialah iman, sukacita, doa, kesyukuran, mentaati hukum, kesetiaan dan kasih. Apabila anda berdoa, anda dapat melihat sama ada seseorang itu berdoa dengan iman atau dengan sukacita melalui raut wajah orang yang berdoa. Jika anda benar-benar percaya dan berdoa, anda akan mengucapkan syukur. Terima kasih. Anda akan bersyukur. Apakah yang membuatkan anda bersyukur? Kerana anda percaya bahawa doa anda sudah mendapat jawapan, maka anda akan bersyukur. Jika anda berdoa dengan kerisauan dan kesusahan, dengan memikirkan situasi cubaan dan penderitaan, maka itu bukanlah doa dengan iman. Itu bukanlah doa kesyukuran. Doa seperti itu tidak mampu menurunkan jawapan dari syurga. Selain itu, doa yang menerima jawapan ialah doa yang diiringi dengan kesetiaan, kasih dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Saiz dan tahap jawapan juga berbeza mengikut tahap iman seseorang. Apabila anda memenuhi ukuran iman dan doa, jawapan akan turun melalui laluan rohani. Jika anda memenuhi syarat dan ukuran doa yang sewajarnya, anda pasti akan menerima jawapan tanpa gagal. Selain itu, berdoalah dengan keyakinan bahawa anda sudah menerima jawapan itu. Anda dapat berdoa dengan sukacita kerana anda percaya bahawa doa anda telah mendapat jawapan. Tambahkan kesetiaan anda kasih dan anda dapat mengucapkan doa yang memenuhi 7 roh. Saya berharap anda akan memanfaatkan hukum rohani ini dengan sepenuhnya dan menerima jawapan untuk apa-apa saja yang anda minta. Tidak seperti malaikat yang terdiri daripada roh semata-mata, Adam yang merupakan makhluk hidup tidak dapat terbang, jadi dia perlu menaiki kapal terbang untuk datang ke bumi. Saya telah mengatakan bahawa kapal terbang itu ialah apa yang kini dikenali sebagai UFO yang sering dilihat pada masa ini. Izinkan saya memperkenalkan satu laporan daripada ukopia.com, iaitu satu laman berita yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Banyak kemunculan UFO telah dilaporkan di seluruh dunia dan hal ini membuatkan para saintis menjadi resah. Mengapakah manusia menjadi cemas apabila mereka berfikir tentang UFO? Sebenarnya tiada apa yang perlu dirisaukan oleh mereka.
Namun begitu, manusia menjadi cemas kerana mereka mula mengakui kewujudan UFO dan teknologi UFO jauh lebih maju daripada sains kita. Dahulu hanya sebilangan kecil orang yang melihat UFO, tapi kini keadaan telah berubah. UFO telah muncul di hadapan ratusan atau ribuan orang dan adalah mustahil untuk kerajaan mereka-reka cerita tentang UFO. Sensasi terbesar pada tahun 2010 ialah kemunculan UFO di China. Disebabkan UFO ini, kerajaan China menutup lapangan terbang di Hangzhou dan melarang semua pesawat untuk mendarat dan berlepas, tetapi masih tidak memberikan penjelasan yang terperinci tentang kejadian itu. Hari ini ialah kejadian benar-benar berlaku. Lapangan terbang ditutup kerana kemunculan UFO. Beberapa jam sebelum lapangan terbang ditutup, rakyat tempatan menyaksikan satu objek bercahaya gergasi di langit. Lalu mereka berasa sangat takut. UK ialah satu lagi negara di mana kemunculan UFO kerap berlaku. Di sebuah bandar di UK, orang ramai menyaksikan UFO berbentuk segitiga berlega-lega di sebuah kawasan perumahan. UFO berbentuk segitiga ini juga pernah dilihat di langit Belgium pada tahun 1990. Pada masa itu, pesawat pejuang melakukan penerbangan misi oleh sebab bentuk aneh UFO tersebut. PBB juga telah melantik secara rasmi seorang duta asing UFO. Duta UFO ini ialah orang pertama yang akan menyambut kedatangan makhluk asing jika mereka melawat bumi. Mazlan Osman, seorang ahli astrofizik dari Malaysia, menjadi pegawai PBB pertama yang dilantik sebagai duta UFO. Seperti yang anda dapat lihat, kewujudan UFO tidak dapat dinafikan lagi. Namun begitu, orang yang tidak percaya akan kewujudan UFO tetap enggan mempercayainya dengan mengatakan bahawa orang ramai tersilap walaupun berita mengenai UFO telah banyak melaporkannya. Oleh sebab orang di dunia ini tidak dapat mengenal pasti objek tersebut, maka mereka memanggilnya UFO. Namun begitu, kita tahu tentang UFO. UFO ialah kapal terbang yang digunakan oleh penghuni Taman Eden untuk datang ke bumi. Dengan pesawat ini, Adam kerap turun ke bumi. Setiap kali Adam datang ke bumi, dia akan mencari tempat yang cantik untuk menetap. Tempat kegemarannya ialah kawasan Sungai Nil pada zaman sekarang. Sungai Nil sangat berkait rapat dengan Sungai Gihon, iaitu sungai kedua daripada 4 sungai yang terdapat di bumi yang berasal daripada air di Eden. Apabila masa lama berlalu, Sungai Gihon yang dijadikan oleh Tuhan bertemu dengan anak sungai lain, lalu menjadi Sungai Nil. Saiz sungai itu menjadi lebih besar dan lebih indah. Sungai Nil ini kelihatan sangat cantik pada pandangan Adam. Keindahannya tidak kalah dengan sungai-sungai di Taman Eden, dan itulah sebabnya Adam berpuas hati dengannya. Adam suka mengunjungi kawasan Sungai Nil. Kawasan Sungai Nil adalah seperti rumah percutian musim panas bagi Adam. Sungai Nil merupakan tempat untuk Adam singgah dan berehat. Sekarang, setengah daripada anda mungkin tertanya-tanya tentang perkara ini. Bukankah Taman Eden jauh lebih baik daripada bumi? Mengapakah Adam suka Sungai Nil di bumi ini? Pada masa itu, bumi masih terpelihara dengan baik sebagaimana ia diciptakan oleh Tuhan. Oleh itu, Sungai Nil adalah jauh lebih indah daripada keadaannya sekarang. Adam dapat merasakan keindahan bumi yang berbeza dengan Taman Eden. Tetapi sekali, Sungai Nil yang besar dan kuat telah memikat hati Adam. Tambahan pula, bumi ialah tanah asal fizika Adam. Hal ini demikian kerana Tuhan menciptakan Adam daripada debu tanah di bumi.
Oleh sebab Adam mengetahui fakta ini, dia sangat menghargai bumi ini walaupun dia tinggal di Taman Eden. Sebagian daripada anda mungkin telah lama meninggalkan kampung halaman tempat anda dilahirkan dan dibesarkan. Namun begitu, kampung halaman tetap membawa ketenangan kepada anda. Apabila anda mengenangkan kampung halaman, anda berasa damai dan gembira. Anda berasa seolah-olah kampung halaman akan sentiasa menyambut anda pada setiap kali anda mengunjunginya. Bagi Adam, bumi ialah tempat yang memberikan kesan seperti itu kepadanya. Oleh itu Adam sering mengunjungi bumi dan menaklukinya serta menjaganya dengan autoriti yang diberikan oleh Tuhan. Pada suatu hari Adam merancang untuk membina sebuah bangunan di bumi bagi melambangkan autoritinya. Dia ingin membina sebuah bangunan unik yang dapat menunjukkan kawasannya di bumi, di tempat kegemarannya, iaitu kawasan Sungai Nil. Namun begitu, rancangan yang tidak dapat dilaksanakan serta-merta akibat satu peristiwa besar yang berlaku di Taman Eden. Saya akan menjelaskan peristiwa ini dalam khutbah yang seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dengan autoriti dan hikmah yang dikurniakan oleh Tuhan, Anda menakluk dan menjaga Taman Eden dan bumi dengan baik. Tuhan telah memerintahkan Adam untuk menakluk, memerintah dan menguasai. Dia memberikan autoriti itu kepada Adam. Namun begitu, adakah Adam seorang diri menguruskan dan menguasai kawasan seluas itu? Seorang pemimpin kumpulan kecil pun sudah mempunyai banyak perkara untuk diuruskan. Itulah sebabnya ada pelbagai jabatan untuk membantu pemimpin dan ada pekerja di dalam jabatan-jabatan itu. Bukan Adam seorang saja yang sibuk. Tuhan memberikan makhluk-makhluk istimewa yang sesuai dengan autoriti Adam untuk membantu Adam. Makhluk itu ialah kerub. Saya sudah menjelaskan kerub dengan terperinci dalam penjelasan tentang Wahyu ke-15. Jadi sekarang saya akan menerangkannya secara ringkas. Makhluk-makhluk rohani yang diperintah oleh Tuhan boleh dikategorikan kepada dua, malaikat dan kerub. Malaikat mempunyai rupa hampir seperti manusia, tetapi malaikat mempunyai sayap. Tidak seperti malaikat, kerub mempunyai rupa seperti haiwan dan bentuk kerub berbeza-beza. Sesetengah kerub mempunyai wajah manusia dan tubuh haiwan. Anda dapat melihat patung haiwan yang mempunyai wajah manusia di Greece. Seperti mana terdapat banyak jenis haiwan di darat, juga terdapat banyak jenis kerub. Hal ini menunjukkan betapa pelbagai ciptaan yang dapat diciptakan oleh Tuhan Bapa. Hal ini juga menunjukkan betapa tidak terhadnya kuasa penciptaannya. Dengan kata lain, kewujudan kerub menunjukkan bahawa kuasa dan keilahian Tuhan Bapa adalah sangat agung dan luas. Walaupun malaikat dan kerub diperintah oleh Tuhan, tugas kedua-duanya berbeza. Malaikat melayani Tuhan dan mereka juga menyanyikan pujian serta menari. Tugas malaikat adalah untuk melayani Tuhan, memujinya, menari, melayani anak-anak Tuhan dan menjaga tempat-tempat di syurga. Seorang malaikat juga ditugaskan bagi setiap orang untuk mencatatkan semua perbuatan dan kata-kata mereka. Oleh itu doa anda didengari dan dicatatkan oleh malaikat yang telah ditugaskan. Selain itu, pada masa hadapan, rumah syurgawi anda akan dijaga dengan baik oleh malaikat dan yang disediakan untuk menyambut anda. Apabila anda tiba di syurga, mereka akan menyambut anda dan berkata,
Tuan, saya telah menjadikan rumah tu anda indah dan bersih. Apabila anda masuk ke rumah itu, segala pujian dan pengabdian anda kepada Tuhan di bumi akan diwakili sebagai hiasan dan ganjaran. Dan hari ini akan menjadi kebanggaan kekal. Dengan cara ini, malaikat menjaga segala perkara yang telah anda taburkan untuk Tuhan di muka bumi ini dan yang telah anda terima ganjaran daripadanya. Sebaliknya, kerub bertanggungjawab terutamanya dalam tugas mengawal dan mengiring. Dalam kalangan kerub juga ada hierarki dan aturan, dan kerub berpangkat tertinggi ialah kerub yang mengiringi Tuhan Trinity. Biarlah saya memberi lebih banyak penjelasan tentang malaikat. Anak-anak Tuhan diberikan malaikat penjaga. Mereka menjaga dan melayani anak-anak Tuhan. Namun begitu memang ada orang Kristian yang tidak mempunyai malaikat penjaga. Apabila anda menerima Roh Kudus, seorang malaikat ditugaskan kepada anda. Tuhan memberikan seorang malaikat untuk menjaga anda. Hal ini demikian kerana anda telah menjadi anak laki atau anak perempuan Tuhan, yakni nama anda telah tercatat dalam kitab orang hidup, lengkap dengan maklumat seperti tarikh, gereja mana dan siapa yang memimpin anda. Tercatat bahawa anda telah menerima Roh Kudus dan menjadi anak Tuhan. Kemudian seorang malaikat datang dan melayani anda. Namun ada kalanya malaikat itu meninggalkan anda. Hal itu juga bergantung kepada anda. Bilakah malaikat itu meninggalkan anda? Apabila anda melakukan perbuatan badani, iaitu kematian. Hal ini merupakan kematian menurut Alkitab. Apabila malaikat penjaga anda meninggalkan anda, hal itu bermaksud bahawa anda telah terputus hubungan dengan Tuhan. Lalu malaikat itu berpaling daripada anda. Meskipun anda masih pergi ke gereja, nama anda telah dipandang daripada kitab orang hidup kerana anda melakukan perbuatan badani yang mengakibatkan kematian. Dan kerana anda bukan lagi anak Tuhan, malaikat penjaga anda telah meninggalkan anda. Dalam keadaan ini anda tidak lagi merasakan kepenuhan Roh Kudus dan iblis mula menguasai pemikiran anda kerana malaikat penjaga anda tidak lagi berada di sisi anda. Kembali kepada penjelasan tentang kerub, kerub juga mempunyai aturan dan hierarki, dan kerub yang berpangkat paling tinggi ialah 4 makhluk hidup yang mengiringi Tuhan Trinity. Kerub lain yang berpangkat lebih rendah biasanya bertugas untuk mengawal. Terdapat catatan dalam Alkitab tentang kerub yang mengawal Taman Eden. Kejadian 3 ayat 24 menyatakan, kemudian di sebelah timur taman itu Tuhan Allah menempatkan kerub dan sebilah pedang berapi yang berpusing ke segala arah untuk mengawal jalan ke pokok yang memberi hidup. Adam telah makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat dan tidak taat kepada Tuhan. Lalu dia diusir dari Taman Eden. Selepas Adam berdosa, Tuhan Bapa mengusir mereka dari Taman Eden, lalu dia menempatkan kerub di sebelah timur Taman Eden untuk mengawalnya. Lebih tepat lagi, Tuhan menjadikan kerub itu mengawal jalan menuju pokok yang memberi hidup, yang menghasilkan buah kehidupan. Dalam Alkitab, catatan tentang kerub di Taman Eden muncul selepas Adam melakukan dosa.
Namun begitu sebenarnya kerup sudah berada di dalam Taman Eden sebelum itu. Mereka mengiringi Adam dan mengawal Taman Eden. Bahagian timur Taman Eden bersepadan dengan kawasan kegelapan. Lucifer dan roh-roh jahat sentiasa mencari peluang untuk menggoda orang yang berada di Taman Eden. Oleh itu Tuhan menghantar kerup ke Taman Eden untuk membantu Adam. Bagaimanakah mungkin Adam seorang diri mengawal tempat yang seluas itu? Tempat yang amat luas dan tidak berpenghujung. Banyak kerup datang untuk mengawal Taman Eden. Menjaga Adam dan melaksanakan semua tugas yang diberikan kepada mereka. Selain itu, sesetengah kerup sentiasa mengiringi Adam. Adam ialah ketua yang meminta Taman Eden dan bumi. Kerup diutus untuk mengiringi Adam sesuai dengan kedudukan dan autoriti Adam. Dahulu kala apabila seorang raja pergi ke mana-mana, banyak orang akan mengiringi dan mengikuti raja itu. Jika Maharaja Qin Shi Huang dari China keluar, bukan sahaja tentera pengiring, malah para pengikutnya, satu kumpulan besar akan mengiringinya. Ia merupakan satu rombongan yang sangat panjang. Usungan atau kereta kuda raja kelihatan megah. Malah para pengawal yang mengiringi raja juga menonjolkan martabat dan kewibawaan. Bayangkan seorang raja menunggang kuda dengan seorang diri. Tidakkah dia akan kelihatan selekeh? Begitu juga martabat dan kemuliaan seorang raja akan berbeza sama ada dia diiringi atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan menghantar kerup untuk mengiringi Adam. Apabila Adam melawat bumi, kerup akan mengikutinya dan mengiringinya. Kita dapat merasakan betapa istimewanya pertimbangan Tuhan terhadap Adam. Namun begitu pertimbangan Tuhan Bapa terhadap Adam tidak terhenti di situ. Tuhan menyediakan satu lagi hadiah istimewa untuk Adam. Dia menciptakan haiwan yang menyerupai kerup dan memberikannya kepada Adam. Haiwan-haiwan itu ialah dinosaur. Semua haiwan dan tumbuhan yang diciptakan di bumi juga boleh ditemui di Taman Eden. Namun begitu, dinosaur hanya terdapat di Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan tumbuhan dan haiwan di bumi, dia menggunakan tanah dan air dari bumi sebagai bahan. Apabila Tuhan berfirman dengan suaranya, dinosaur tercipta mengikut pelang reka bentuknya. Saya akan menjelaskan proses penciptaan tumbuhan dan haiwan dengan lebih lanjut apabila kita sampai pada Kejadian 2 ayat 19. Dinosaur tidak diciptakan daripada tanah di bumi ini, tetapi daripada tanah di Taman Eden. Adam diciptakan daripada debu tanah di bumi, tetapi dinosaur diciptakan daripada debu tanah Taman Eden, bukan daripada bumi ini. Taman Eden ialah dimensi pertengahan di antara dimensi roh dan dimensi jasmani. Taman Eden mempunyai tanah dan air seperti bumi. Oleh itu, dinosaur yang diciptakan daripada tanah di Taman Eden ialah haiwan yang mempunyai tulang dan kulit. Oleh sebab dinosaur diciptakan daripada bahan yang berasal daripada langit kedua, struktur dinosaur berbeza daripada haiwan di bumi.
Apabila anda meneliti fosil dinosaur, anda akan menemui satu fakta yang sangat menarik. Menurut satu kajian terhadap tulang dinosaur, para penyelidik mendapati bahawa struktur tulang dinosaur adalah sangat kuat. Terdapat banyak haiwan yang besar dan pelbagai jenis di daratan, tetapi adalah sukar untuk menemukan fosil haiwan-haiwan tersebut. Namun begitu, mengapakah fosil dinosaur tersebar di seluruh dunia? Di seluruh dunia, fakta ini saja pun sudah cukup untuk membangkitkan persoalan dalam diri anda. Jika saintis atau penyelidik dinosaur benar-benar mendengar khutbah ini, percaya padanya dan membuat penyelidikan semula, akan terbukti bahawa keputusan penyelidikan sebelumnya mengenai dinosaur adalah salah. Apa yang saya jelaskan adalah sangat kukuh asasnya. Dinosaur tidak diciptakan di bumi, tetapi pada asalnya diciptakan di Taman Eden yang berada di langit kedua. Dinosaur ialah haiwan peliharaan istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Bumi ialah ruang fizikal yang terhad, tapi Taman Eden ialah tempat yang tidak berpenghujung dan luas. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan dinosaur yang sangat besar saiznya. Oleh itu, walaupun benar-benar di Taman Eden serupa dari segi bentuk dan rupa dengan yang ada di bumi, semuanya lebih besar saiznya, termasuk buah-buahan. Semuanya lebih besar. Sudah tentu Tuhan menciptakan pelbagai jenis dinosaur dalam saiz dan bentuk yang berbeza. Ada juga dinosaur bersaiz normal, tetapi kebanyakan yang besar. Rupa asal dinosaur yang diciptakan oleh Tuhan sangat berbeza daripada yang anda tahu pada hari ini. Pada asalnya dinosaur kelihatan sangat cantik dan comel. Namun begitu, setelah dinosaur diusir dari Taman Eden ke bumi, rupa dinosaur berubah menjadi hodoh. Lucifer dahulu ialah malaikat yang paling cantik antara semua malaikat. Namun begitu, apabila dia dikutuk dan dilemparkan ke langit kedua, tempat dia mempunyai kuasa, rupa Lucifer menjadi sangat hodoh. Antaranya terdapat dinosaur yang tidak mengalami perubahan dengan sepenuhnya. Akibatnya, fosil beberapa dinosaur berwarna-warni telah dijumpai. Dinosaur berwarna-warni ialah dinosaur yang kurang mengalami perubahan bentuk. Dinosaur yang mempunyai warna. Berkaitan dengan hal ini, satu kajian oleh saintis Britain telah dilaporkan oleh Hankook Ilbo dan Akbar China. Kajian tersebut menyatakan bahawa dinosaur yang sebelum ini diketahui hanya berwarna kelabu, mungkin sebenarnya mempunyai penampilan yang cantik dengan bulu berwarna oranye dan putih. Dinosaur sentiasa berada di sisi Adam dan memberikan kegembiraan serta kesenangan kepadanya. Dinosaur bermain bersama Adam dan Adam menunggang dinosaur apabila bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Apabila Adam menunggang dinosaur, dia merasa keseronokan yang berbeza dengan menaiki UFO. Semakin pelbagai kenderaan yang anda naiki, anda berasa semakin seronok. Menaiki kapal terbang, kereta, kuda atau lembu, semua memberikan keseronokan yang berbeza. Selain itu, dinosaur dapat berkomunikasi dengan Adam. Oleh sebab sifat dinosaur lembut dan mudah, dinosaur sangat taat kepada Adam. Namun begitu, dinosaur tidak cukup bijak untuk memahami isi hati Adam. Dinosaur hanyalah haiwan yang comel yang memberikan kegembiraan dan keseronokan yang sederhana kepada Adam. Dinosaur menghabiskan masa yang lama bersama Adam di Taman Eden. Dinosaur membiak dan bertambah jumlahnya. Oleh sebab Taman Eden jauh lebih besar daripada bumi, peningkatan jumlah dinosaur tidak menjadi masalah. Namun begitu, satu kejadian telah berlaku
yang menyebabkan semua dinosaur diusir ke bumi. Hal ini akan saya jelaskan dalam khutbah yang seterusnya. Dalam khutbah ini, saya mula-mula menerangkan bahawa terdapat laluan dan koridor dari bumi ini ke alam roh. Apabila anda layak menurut keadilan, Tuhan akan memberikan jawapan bagi doa anda melalui laluan-laluan ini. Saya juga menjelaskan sebab Adam sering mengunjungi bumi dan menyebut tempat kegemarannya. Kawasan yang disukai Adam dahulu tidak gersang seperti sekarang, tetapi diliputi hutan dan sangat indah. Pada waktu itu apabila Adam datang dan pergi, kawasan lembah sungai Nil sangat cantik. Terdapat banyak hutan juga. Timur Tengah kini ialah kawasan gurun dan terdapat banyak minyak. Bagaimana minyak terhasil? Dengan melihat minyak sahaja anda dapat tahu bahawa dahulunya terdapat banyak hutan dalam jangka yang sangat lama. Betul bukan? Saya juga telah memberikan penjelasan tentang kerup yang mengiringi Adam dan yang mengawal Taman Eden. Saya juga memberitahu anda sedikit tentang dinosaur yang merupakan hadiah daripada Tuhan kepada Adam. Sepanjang sejarah manusia, berapa ramai orang mengetahui fakta-fakta rohani ini? Anda sedang mendengar fakta-fakta yang tiada siapa dapat mengetahuinya, melainkan Tuhan sendiri yang menjelaskannya. Hal ini merupakan satu keberuntungan yang sangat besar bagi anda apabila anda mengetahui alam rohani. Kehidupan iman yang dijalani dengan pengetahuan tentang dunia rohani adalah pada tahap yang berbeza daripada kehidupan yang dijalani tanpa mengetahuinya. Banyak daripada perkara ini dapat menjadi pengajaran bagi anda. Semoga anda menambahkan penjelasan tentang kejadian ini dan segera mencapai tahap roh dan roh penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus.